Assalamualaikum, bertemu lagi di kelas matematik tahun 4 bersama Cikgu Liana. Okey, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu tajuk 3.5 mata wang asing dan juga 3.6 instrumen pembayaran. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama murid dapat mengenal mata wang negara utama dunia. Yang kedua, murid dapat mengenal pelbagai instrumen pembayaran. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi barangan dan perkhidmatan. Okey, kita masuk dulu 3.5 mata wang dunia dan nilainya. Murid boleh rujuk buku teks muka surat 124 dan 125. Okey, kalau kita cakap pasal wang semua orang tahu yang wang tu adalah duit. Okey, jadi setiap negara mempunyai wang yang berbeza-beza. Okey, seperti di negara kita ada contohnya negara kita, negara Malaysia, kita mempunyai dua jenis wang. Yang pertama adalah wang kertas dan yang kedua adalah wang shilling. Okey, setiap negara mempunyai wang yang tersendiri dan juga menggunakan identiti negara itu sendirilah. Contohnya negara Malaysia, kita menggunakan gambar bunga raya, iaitu bunga kebangsaan. Okey, ini menandakan identiti Malaysia. Okey, yang kedua adalah gambar Tuanku Abdul Rahman yang merupakan Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama. Okey, kemudian untuk mata wang Malaysia, kita menggunakan ringgit Malaysia ataupun RM. Singkatannya RM. Kita menggunakan ringgit Malaysia. Yang kedua pula adalah negara Perancis. Untuk negara Perancis, mata wangnya dipanggil euro. Dia menggunakan mata wang euro. Awak boleh ingatlah bagaimana identiti negara Perancis. Awak kena ingatlah duit negara Perancis ni macam mana bentuk dia. Seterusnya mata wang Amerika Syarikat. Wang Amerika Syarikat, mata wangnya adalah dolar. Dolar. Kita boleh tengok ni United States of America. Dia ada tulis kat sini. Maksudnya dia adalah wang Amerika Syarikat yang menggunakan mata wang dolar. Seterusnya negara Australia pun sama menggunakan mata wang dolar tapi berbezalah wang dia. Kalau tadi kita tengok wang dia berbeza, yang ni pun beza. Dia ada tulis itu Australia. Menandakan wang ini datangnya daripada negara Australia. Dia menggunakan mata wang, nilainya menggunakan nilai dolar. Seterusnya negara Kanada. Negara Kanada. Mata wangnya juga dolar. Tapi berbezalah. Tengok dia ada tulisan Canada. Bank of Canada. Seterusnya adalah negara Great Britain. Great Britain ni biasanya negara-negara contohnya macam England menggunakan mata wang pound sterling. Dia menggunakan nilainya adalah pound sterling. Kita boleh tengok Bank of England. Seterusnya negara Rusia. Rusia mata wangnya adalah rubel. Ini adalah mata wang Rusia, contoh mata wang Rusia. Seterusnya negara Arab Saudi, mata wangnya ialah rial. Boleh tengok wang negara Arab Saudi, ada tulisan Arab di sini.
Okey, dan mata wangnya adalah rial. Boleh? Seterusnya, negara Jepun. Okey, mata wangnya adalah yen. Okey, macam ni contohnya 1000 yen. Okey, dia ada tulisan Jepun di sini. Jadi awak boleh ingatlah. Okey. Seterusnya adalah negara China. Okey, negara China di mana nilainya adalah renminbi. Contoh macam 100 lah. Ni duit 100 lah. Ni ada banyak lagi Okey, tulisan, ingatlah tulisan China. Okey. Seterusnya Korea Selatan. Korea Selatan mata wangnya adalah won. Okey. Won. Macam ni 10,000 won. Dia ada tulisan Korea kat sini. Okey. Negara Bangladesh. Okey, Bangladesh nilai wangnya adalah taka. Okey, taka. Okey, 1000 taka. Bangladesh. Okey, Bangladesh Bank. Okey, ada tulisan. Okey, seterusnya negara India. Okey, mata wangnya adalah rupi. Okey, mata wangnya adalah rupi. Ini adalah negara India. Rupi, okey. Okey, jadi itu saja untuk mata wang. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke 3.6 iaitu instrumen pembayaran. Okey, tadi kita dah tengoklah mata wang daripada negara Malaysia dan juga negara-negara di dunia. Okey. Jadi wang ni kita akan menggunakan wang ni sebagai apa? Ya, instrumen pembayaran lah. Kalau wang kita ada banyak lah instrumen. Instrumen tu maksudnya kaedah-kaedah pembayaran. Okey. Boleh rujuk buku teks muka surat 126 dan juga 127. Okey, terdapat beberapa jenis instrumen pembayaran. Okey, yang pertama adalah tunai. Okey. Pembayaran tunai. Okey. Kaedah pembayaran tunai ni maksudnya adalah bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit shilling. Maksudnya contoh kalau awak pergi mana ya? Contoh awak pergi kedai runcit kan. Jadi awak akan menggunakan wang kertas dan duit shilling untuk membayar. Jadi maksudnya awak menggunakan instrumen pembayaran tunai. Okey, yang kedua adalah kad debit. Kad debit ni pula adalah bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Okey, ni contoh-contohnya kad debit. Okey, contohnya mak awak kan. Okey, mak awak pergi ke Tesco, beli barang, lepas tu sampai kat cashier, mak awak hanya menggunakan kad debit. Okey, kad debit sekarang kita boleh pay wave, iaitu hanya sentuh dan selesailah pembayarannya. Ataupun masukkan PIN, nombor PIN. Okey. Seterusnya kad kredit. Okey. Kad kredit pula adalah kita belanja dahulu dan bayar kemudian. Okey, maksudnya apa beza kad kredit dan juga kad debit ni? Kad kredit ni maksudnya kita hutang dengan bank. Maksudnya kita beli, kita bayar dulu, nanti kita bayar kemudian dekat bank. Nanti kita guna duit bank dululah maksudnya. Kalau kad debit ni pula, kita guna duit kita yang simpan duit di dalam bank, kita tak pinjam bank. Tapi kalau kad kredit ni kita pinjam bank, kita hutang lah kiranya kad kredit ni. Kad debit ni kita tak hutang. Boleh? Okey. Okey, seterusnya adalah perbankan internet. Okey, perbankan internet ni maksudnya kita membuat pembayaran melalui menggunakan rangkaian
internet. Okey, jadi transaksi pembayaran melalui akaun dalam talian. Okey, jadi kita menggunakan rangkaian internet lah untuk melakukan transaksi pembayaran. Okey, seterusnya adalah kad prabayar. Kad prabayar ni contohnya adalah kad top up. Senang cerita kad top up lah. Okey, contoh top up kredit telefon awak tu, tu kita panggil dia kad prabayar, ataupun touch and go pun kita panggil dia kad prabayar. Okey, jadi bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula ataupun top up. Okey, kita menggunakan top up. Okey, seterusnya adalah e-dompet. Okey, e-dompet ni pun sama juga. Transaksi dilaksanakan menggunakan rangkaian internet, di mana kita belanja dahulu dan bayar kemudian, ataupun kita panggil dia e-wallet. Okey, selalu yang kita panggil touch and go e-wallet tu kan, itulah e-dompet. Okey. Okey, seterusnya adalah cek. Okay, instrumen pembayaran menggunakan cek, iaitu perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Okay, jadi cek ni adalah sekeping kertas macam ni contoh dia. Okay, di mana terdapat nama bank, okay, dan juga jumlah bayaran tu. Okay, jadi untuk cek ini ditukarkan kepada wang, okay, awak perlu berurusan dengan bank. Okay, jadi contoh kalau dia tulis sini bank Islam, jadi kena pergi bank Islam lah. Okay, kalau dia tulis Maybank ke, kena pergi Maybank contoh. Okay, kemudian yang terakhir adalah wang pos. Okay, wang pos adalah wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Okay, jadi untuk wang pos ni segala urusan mestilah dilaksanakan di pejabat pos. Okay, beza wang pos dan cek ni, cek dilaksanakan di bank. Okay, di bank. Manakala wang pos dilaksanakan di pejabat pos. Okay, kemudian kalau cek ni kita amount dia ataupun jumlah dia banyaklah, boleh beribu-ribu ringgit pun boleh. Okay. Tapi kalau wang pos ni dia ada had. Okay, dia punya kiriman wang tunai tu mestilah tidak melebihi RM100. Jadi dia daripada RM1 sehingga RM100 je. Okay, dan wang pos ni dia ada tempoh dia. Ada tempoh masa. Okay. Jadi itulah beza cek dan juga wang pos. Cek boleh jumlah yang besar, manakala wang pos had dia hanyalah RM100. Okey, contoh instrumen pembayaran, maksudnya kaedah pembayaran yang awak boleh buatlah. Contoh kalau macam wang tunai, dekat mana awak boleh guna. Okey, contoh biasanya wang tunai ni digunakan bila kita nak bayar duit-duit yang kecil lah. Okey, pembayaran yang kecil, contohnya bayar bil, beli tiket, ataupun awak nak beli nasi lemak dekat tepi jalan, awak menggunakan wang tunai. Okey, kalau kad debit dan juga kad kredit ni biasanya jumlah pembayaran tu lebih banyaklah, lebih daripada RM50 kan. Kita boleh menggunakan kad debit dan juga kad kredit. Okey. Kalau macam kita beli RM1 je nak guna kad debit, tak boleh lah, dia kena nilai yang lebih besar lah. Okay, untuk menggunakan kad debit dan juga kad kredit. Contohnya kita membeli kasut, kita nak bayar petrol, kita menggunakan kad debit. Dan kad kredit pula kita nak beli perabot, beli tiket kapal terbang kan. Jadi kad debit dan kad kredit ni amount yang lebih besar lah. Okay. Okay, kad prabayar pula contohnya macam kita menggunakan touch and go. Okay, kad touch and go untuk kita bayar tol, naik monorail, menggunakan kad prabayar. Okay. Dan juga yang terakhir adalah cek.
Okay, cek ni biasanya digunakan untuk derma, lepas tu untuk bayar pada pemborong, okay, amount yang sangat-sangat besar kita menggunakan cek. Okay. Jadi itu saja pembelajaran untuk hari ini, iaitu mengenali mata wang asing dan juga instrumen pembayaran. Okey, untuk tugasan hari Khamis 25 Februari 2021, murid boleh buat di dalam buku tulis matematik 1. Jadi latihan di dalam buku teks uji diri muka surat 125 nombor 1 A, B, C dan D. Dan juga uji diri muka surat 127 nombor 1 A, B, C dan juga D. Okey, sebarang pertanyaan boleh WhatsApp Cikgu Liana. Dan kita jumpa lagi di kelas seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.